melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kena mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah. Tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah, dalam misi kita untuk menuju menjadi hambanya, menuju menjadi hambanya yang taat dan patuh kepada segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Maka tidak boleh tidak, mestilah kita tidak boleh tinggalkan tarik, yakni jalan menuntut ilmu. Betapa pentingnya sebagaimana badan yang memerlukan makanan, yang mana tiada hari yang tiada makanan, tanpa makan melainkan kita berpuasa lah. Malah dalam komponen dalam badan ini yang paling tinggi, yang paling penting itu adalah dalam struktur badan kita tu air lah. Dan nafas dah tentu dah, air. Maka tiada hari yang tiada air lah. Kita kena, mesti badan ni perlukan air. Perlukan air. Maka ia mengalir supaya darah itu dan sistem badan kita segar. Begitulah roh, yakni jiwa kita. Mestilah dia tidak boleh berpisah dia daripada majlis ilmu. Biarpun susah payah bagaimana keadaan situasi kita, maka hendaklah kita meletakkan keutamaan menuntut ilmu. Bukan sekadar mendengar, tetapi menuntut ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita Allah tetapkan, berikan kekuatan
apatah lagi dalam keadaan yang begitu mencabar di akhir zaman ini, untuk terus istiqomah di dalam pengajian insya-Allah. Baik, alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang sudah bersiaran pada malam ni, yang baru, selamat datang ke pengajian Tafsir Kehidupan. Pengajian Tafsir Kehidupan berteraskan akidah. Dengan Allah, aku mengenal kehidupan. Nah, itu akidah. Dan perjalanan menyucikan hati, tazkiyah. Lalu dipanggil tasawuf. Dengan uslub, kaedah perbahasan, bersandarkan sifat wajib bagi Nabi. Dia mesti ada manhaj, ada kaedah perbahasan. Supaya kita tak lari daripada perbincangan. Sebab tajuk kita banyak. Kalau tak ada kaedah perbahasan, nanti dia akan jadi berterabur. Dia tidak ada keutamaan dia. Maka kaedah, kalau orang tanya, apa kaedah? Apakah kaedah lah, bagaimana caranya? Perbahasan kehidupan dan bagaimana cara kaedah nak mengenal Allah itu, sudah pasti. Nak mengenal kehidupan itu dengan Allah. Bila kata dengan Allah, mesti ada jalan untuk mengenalnya. Maka tidak lain tidak bukan kembali kepada kaedah, berbalik kepada akhlakul karimah. Itulah sifat wajib bagi Nabi SAW, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Ingat, yang mengikuti pengajian ini, kita ada ijtihad yang khusus. Iaitu siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Dia jadi soft. Sawu sufufakum, luruskan soft. Dia akan jadi soft. Kaedah inilah yang kita perbahaskan satu persatu dengan tajuk yang pelbagai, kita perincikan dengan mendalam agar jelas perbahasan kita. Ini uslubnya, manhajnya, kaedah perbahasan. Apabila soft ini diluruskan, maka bergabunglah seluruh perbahasan kehidupan bersamanya ibadah, bersamanya akidah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk terus mengikuti pengajian ini. Ya. Yang baru mengikuti pengajian, boleh merujuk kepada link-link yang sebelumnya. Yang mana sahabat kita, jemaah kita yang sudah mengikuti, mungkin boleh share juga copy paste link yang ada saya nampak. Yang dia kumpulkan semua link pengajian. Silakan berikan kemudahan kepada mereka-mereka yang Allah pilih untuk bersama dengan kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, Allah muliakan kita dengan usaha ini, insya-Allah. Ya. Pada para penuntut akademi semua, muslimin muslimat, para pejuang kebenaran, teruskan kita bersusah-susah untuk menuju Allah sebagai bukti kita nak benar-benar nak mengenal Allah, nak Allah, tuan-tuan. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, seperti biasa kita lazimi pengajian kita dengan membaca surah Al-Hadid. Baik, kita sama-sama membaca surah Al-Hadid menjadi perisai kita di akhir zaman ni. perisai sebab surah Al-Hadid ni fadilatnya adalah menghilangkan keraguan dia, tuan-tuan. InsyaAllah, ingat keraguan ni perkara yang sangat bahaya. Bila anda tidak selesaikan keraguan, maka berlakulah kehancuran. Contoh, bawa kereta ragu-ragu, nak ke kiri ke kanan, lalas sekali terbabas. Hati-hati ya. Alhamdulillah. Dan padanya juga fadilat membacanya itu, kata Nabi SAW, ada satu ayat yang mana fadilat lebih baik daripada 1000 ayat. Allahu Akbar. Masya Allah, 1000 ayat tuan-tuan baca satu malam. Kalau tak tahu, tak nampak juga, tak tahu nak cakap apa lagi. Duk kata nak banyak pahala. Mari kita ni. Banyak pahala, amalannya sikit tapi pahala banyak. Apa dia? Ni macam malam ni. Dia baca satu ayat. Tapi pahala 1000 ayat, malah lebih. Allahu Akbar. Kenapa boleh macam tu, Ustaz? Nak menandakan apa? Nak menandakan Allah tu Maha Pemurah, Maha Kaya. Dengan amalan yang satu, ganjarannya beribu. Masya Allah, tuan-tuan. Kalau buta lagi nak beramal, tak tahulah nak cakap. Itu je lah. Baik, mari kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب.
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, syukur pada Allah SWT atas kurniaan amalan membaca surah Al-Hadid ini. Masya Allah. Tuan-tuan sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Dalam kaedah kita melihat amalan ini, perkara asas, perkara pokok, perkara paling penting. Kita kena letakkan satu kefahaman yang jelas bahawa amalan ini milik Allah. Kita asal tiada amalan kerana kita bersifat mati. Dan surah Baqarah 8 Allah berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati? Bagaimana si mati memiliki sifat memiliki? Tak ada. Jadi apa yang kita perolehi hari ini adalah datang dari Allah. Bukan dari kita yang beramal. Tetapi amalan itu dari Allah kepada kita. Kalau tidak kerana Allah yang bagi kita peluang untuk beramal, maka tidaklah kita beramal. Maka nampakkan bahawa amalan itu dari Allah. Maka dengan itu barulah kita boleh zahirkan kesyukuran. Terima kasih Allah, Alhamdulillah. Haza min fa'li Rabbi. Tuan-tuan ibarat tuan-tuan dapat 1000 pahala bacaan pada setiap malam. Siapa nak bagi? Allahu Akbar. Nak baca, ya Allah tuan-tuan. Kita tak boleh merasakan kita ni mampu beramal. Sebenarnya amalan bermula dengan tiada daya. La haula wa la quwata illa billah. Jadi, konsep beramal yang nampak Allah punya ni. Kalau kita relatekan dengan puasa.
Kata Nabi SAW mafhum hadis, setiap amalan anak Adam itu digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Makna setiap pahala anak Adam itu semua perbuatan. Dia ada pelbagai ni di sisi Allah lah kiraannya itu. Kita tak tahu yang mana 110, yang mana 1700. Boleh jadi satu amalan yang nampak kecil tetapi di sisi Allah besar nilai pahalanya. Boleh jadi. Bagaimana kiraannya tergantung tahap keikhlasan dia. Tetapi kata Nabi SAW, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajizi bih. Kecuali puasa saja, dia tak ada kira gandaan. Kerana ianya milik Allah. Dan kata Nabi SAW, fa innahu li wa ana ajizi bih, dan akulah yang mengagih-agihkan pahalanya. Bila kata direct Allah yang bayar ni tuan-tuan, menunjukkan bahawa apa-apa amalan yang kita nampak Allah punya, maka urusannya dengan Allah. Pahala kita berhajat kepada pahala itu. Ya, itu hajat kita. Tetapi hajat kita itu mesti hanya pada Allah sahaja. Yang menunaikan hajat kita itu hanya Allah. Hati-hati dengan amalan yang mengatakan kalau kita berharap pahala maka tidak ikhlas. Salah. Kalau tidak ikhlas bermaksud dia berharap selain Allah, bermaksud dia beranggapan bahawa ada selain Allah yang boleh bagi dia segala hajat. Contoh, dia beramal kerana nak pujian manusia. Tu. Dia beramal sebab nak dapat duit. Dia beramal sebab, itu namanya selain Allah tu. Bukan bermaksud selain Allah, contoh pahala. Ni pahala dengan Allah kan berbeza, Ustaz. Dia bukan maksud selain itu yang bermaksud yang bukan dari Allah. Dia kata Allah je, baru ikhlas. Bukan. Maksudnya adalah, apa saja tawaran yang Allah berikan, hanya Allah sahaja yang boleh bagi, maka kita berharap hanya kepada Allah, itulah ikhlas. Contoh pahala. Pahala tidak boleh ada pada makhluk. Maka jangan berharap pahala pada makhluk. Maka kita berharap pahala pada Allah. Itu ikhlas. Sebab hanya Allah saja boleh bagi pahala. Berbalik dengan amalan yang tiada kira pahala, tak terkira ni. Contoh, kita baca Quran malam ni, kita kuliah malam ni, kita dengar tazkirah malam ni, kita buat amalan semua malam ni, kita nampak ianya milik Allah. Sebab kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa kepemilikan. Kita tak nampak bahawa amalan tu datang dari kita. Kita nampak amalan tu datang dari Allah. Allah bagi kita beramal. Jadi amalan tu siapa punya? Allah punya. Bila kalau itu kita boleh sematkan dalam hati kita, dalam fikiran kita, amalan sekecil apapun amalan, sehinggalah sebesar-besar amalan, kalau kita boleh pusatkan kefahaman bahawa ianya dari Allah, milik Allah, bukan aku punya, maka di situlah Allah kata apa? Fa innahu li wa ana ajizi bih. Aku yang bayarkan pahala. Maksudnya apa? Unlimited. Unlimited, tuan-tuan. Jadi sebab itu beramal biar nampak Allah bagi. Bukan kita usaha nak beramal tu. Walaupun kita yang membaca penat-penat sampai kering-kering tekak, walaupun kita lah yang nampaknya bersungguh-sungguhnya, nampak kita, tetapi bukan daya kita. Nampak kita tetapi bukan daya kita. Yang jadi isunya sekarang, peralihan. Kita salah mentafsir. Kita salah menyingkapi erti kepemilikan itu. Ini yang kita, amalan ni lah milik kita. Tak. Yang milik kita itu adalah pahala. Itu pun setelah diberikan oleh Allah pahala itu. Apakah bahagian kita? Pahala. Amalan milik Allah. Bahagian kita apa? Pahala. Setelah kita nampak amalan itu datang daripada Allah, maka kita berusaha dengan daya yang Allah berikan untuk kita menjaga amalan ini. Untuk menjaga amalan ini. Contoh. Kerana apa? Kerana amalan ini diberikan pada kita. Sebab apa Allah beri amalan pada kita? Sebab kita tak ada amalan. Bukan sebab ada kelebihan kita. Saya je ada amalan ni. Jangan. Itu dipanggil sum'ah.
dan ujub. Dia adik-beradik tu. Dia ajib, dia kagum dengan diri dia. Dia je boleh baca surah Al-Hadid. Contoh. Allah, dia nampak juga Allah bagi, tapi dia tergelincir juga. Aku je ada amalan, orang lain tak ada ni. Tak boleh. Ya? Sebab tu kita tidak boleh meletakkan akan bahawa kita je ada. Dia panggil keistimewaan tu ada pada kita je. Tak. Kita tak ada apa-apa kelebihan. Lain sekali, satu perkara yang kita kena jelaskan di sini, kita tidak ada apa-apa kelebihan, melainkan hanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita faham perkara ini, tuan-tuan, siapa pun kita berhadapan dengan siapa pun, kita berada di mana pun, kita tidak akan melihat kelebihannya daripada kita. Dan kita, bila kita tak melihat kelebihannya daripada kita, maka secara tidak langsung kita tak akan merendahkan orang lain. Tak kisah pun apa gelaran dia. Setiap kali baca, Ustaz, layu pedih sampai menangkap kepala saya usaha baca. Tu maknanya apa tu? Cleansing. Lepas habis baca, segar bugar, betul tak? Itu cleansing. Setiap amalan yang memberi kesan, kepada fizikal kita ataupun rasa semacam, maka itu pembersihan. Jangan berhenti. Teruskan. Contoh macam nak dengar kuliah lah. Time-time inilah dia cari katil, dia cari bantal, dia menyandar, menjulur, lala sekali, ruyuk. Dah tahu dengar kuliah ni mengantuk. Ni bukan fanfare. Faham? Nyandar tengah duk dengar ni bukan fanfare. Bukannya Maharaja Lawak. Bukannya cerita duk tangisan air mata sinetron ke. Yang boleh melunjur-lunjur sampai makan ke. Sambil ini ke. Memang dia panggil menempah namanya. Dah tahu kita beramal ni benda yang sangat susah. Jadi susah-susahlah siapkan diri. Duk committed lah. Benda susah kan. Dah tahu susah. Menyandar pula tu. Sambil dengar. Memang tak jadi apalah tuan-tuan. Jadi sebab itu persiapan. Suami tanya, ni apa hal kamu ni? Bukan apa bang, ini benda yang paling iblis tak suka. Kalau abang tak suka ke, kan ada mirip-mirip iblis. Kan macam mana? Contoh. Kan? Orang yang tak suka majlis ilmu ni adalah iblis. Iblis tak suka majlis ilmu. Sebab menyusahkan dia. Menyusahkan dia. Jadi, sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Jadi, bermaksud, kita prepare kita punya diri kita untuk beramal. Kita dah tahu amalan itu susah. Maka kena bersusah-susah. Nampak? Jadi, maknanya Allah bagi kita amalan. Bila Allah bagi kita amalan, bagi hidayah. Dan nak pula bagi iman. Tuan-tuan, iman. Mengantuk mendengar sambil mengunyah jajan. Itu pun tak boleh sebenarnya. Sebab kita tidak lawan mengantuk itu dengan kesungguhan. Kalau jajan, maka jajanlah yang hilangkan mengantuk, bukan kesungguhan. Jangan. Walaupun tidak berdepan dengan saya di secara realiti. Sebenarnya kesungguhan itu adalah dengan contoh ambil wuduk, duduk betul, istighfar, selawat, lawan. Kalau kata ngantuk sekali, bangun balik, ambil air tak apa, minum kejap, lawan. Ini jihad. Ini jihad. Jihad. Bila kata jihad, takkan makan jajan. Itu bukan jihad. Ustaz, korang tak apalah. Tak apa. Makanlah. Tak ada isu pun. Cuma saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu. Baik. Allah bagi kita amalan. Allah pilih kita untuk beriman. Yahdillahu linurihi may yasha'. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kendaki. Maka Allah bagi iman, Allah bagi amal, Allah bagi boleh dengar kuliah, Allah bagi kita boleh faham, Allah bagi. Bila kata Allah yang bagi, jadi tolong appreciate. Kita ni ada bukan siapa-siapa, we are nobody. Bila kita bukan siapa-siapa, tiba-tiba dianugerahkan amalan yang berharga, maka
Janganlah jadi orang yang tak reti, apa kata? Tak reti bala budi. Faham? Bila kita nobody, tuan-tuan, tiba-tiba kita boleh ada iman, kita boleh ada amal, kita boleh duduk dalam majlis ilmu, kita boleh buat amalan, kita berubah menjadi somebody. Berubah jadi somebody itu bukan sebab diri kita, tapi sebab amalan tadi. Jadi, tolonglah bala budi. Bala budi apa? Tolonglah serius. Tolong sini nampak. Itu cara dia. Belum Google Meet Ustaz dah nampak. Tak perlu Google Meet. Tak payah Google Meet. Banyak dah tu. Tentera-tentera yang sedang melihat di sana. Hati-hati. Yang paling penting, Allah is watching. Tuan-tuan, saya berceramah di sini, anda mendengar di sana. Level kita sama je. Apa dia? Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Simple. Saya berusaha sehabis baik dengan apa yang Allah beri pada saya. Iaitu apa? Satu kedudukan begini, lalu saya menjaganya kerana Allah nak melihat bagaimana saya mengolahnya. Begitu juga dengan anda. Allah berikan anda kedudukan sebagai penuntut ilmu untuk Allah melihat bagaimana anda mengolahnya. Saya dan anda sama je. Apa dia? Bagaimana Allah nak melihat kita. Menjadi penuntut ilmu bukan satu title yang rendah, tuan-tuan. Penuntut ilmu adalah title yang sangat besar. Talibul ilm. Ini hari, sejak kebelakangan ini, viralnya. Semalam pun saya sentuh tentang gelaran kan. Tuan-tuan sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Bab gelaran ni, tak kisahlah seorang gelaran penuntut ilmu, penyampai ilmu, siapa pun gelaran yang kita nak bawa ni. Sebab tu Nabi meletakkan sifat jujur dan amanah. Sidik dan amanah. Jujurlah dengan amalan yang Allah berikan. Amanahlah menjaga amalan itu. Dan siapa pun kita, satu saja matlamat kita akan nak ending. Satu saja. Apa dia? Matlamat gelaran yang kita nak dapat itu yang mana menjadi keutamaan bagi kita semua ini. Itulah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Ibadi. Wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini gelaran yang kita kena capai sebelum kita mati, tuan-tuan. Sifat memiliki jiwa yang tenang. Siapakah yang memiliki jiwa yang tenang ini? Allah nukilkan di dalam surah Al-Fajr ini. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan kekallah di dalam syurgaku. Tuan-tuan sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Siapa pun kita. Di mana pun kita. Betapa teruknya kita. Betapa baiknya amalan kita. Persoalannya, adakah kita mampu menjadi ibadi, hambaku? Hamba Allah ini adalah title yang pasti masuk syurga. Sebab Allah kata, fi ibadi. Allah tak panggil fadkhuli fi ustazi. Fadkhuli fi asatazi. Fadkhuli fi ummi. Fadkhuli fi abi. Auladi. Macam-macam lah. Fadkhuli fi, apa gelarannya ada? Tak ada. Fadkhuli fi ibadi. Ini gelaran. Gelaran ini adalah gelaran yang maksimum. Di dunia nampak biasa. Hamba, tetapi menjadi hamba itu luar biasa. Hamba Allah, hamba Allah yang bergelar suami. Hamba Allah yang bergelar isteri. Hamba Allah yang bergelar anak. Hamba Allah yang bergelar ustaz. Hamba Allah yang bergelar tuan guru.
Hamba Allah yang bergelar siapa pun dia. Hamba Allah. Dan yang confirm dah pakai, itulah baginda Nabi SAW. Jadi kalau hamba, buat cara hamba. Kalau tengah mengaji, seorang hamba buat cara hamba, jangan buat macam tuan. Melunjuk kaki, duduk macam ni. Tuan nampak, contoh kan. Ambil makan, kap. Kalau hamba buat cara hamba. Macam gini dia, ambil. Ada karakternya. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ustaz, macam mana nak hapuskan sifat kelang kabut dan kalut dalam diri? Apa yang dikelangkabutkan, apa yang dikalutkan? Dari 9.45 tadi dah standby untuk kuliah, mantap. Itu baru 9.45 tau. Kalau saya bantai mula pukul 11. Menunggu itulah pahala besar. Itu baru menunggu sikit. Kalau menunggu di padang mahsyar, menunggu di padang mahsyar macam mana? Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Selagi boleh tunjukkan kesungguhan, silakan. Kerana bukan untuk saya tengok, tetapi untuk Allah tengok. Itu antara anda dengan Allah SWT. Betul? Okey. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jangan pukul 11, Ustaz, lama dah bagi saya. Kalau pukul 11, awak apa ni? Dengarlah sendiri. Dengar ulangan lah. Maknanya saya tak ada lah tu. Tak ada. Kita tak mula seperti mana Allah dah takdirkan pukul 10. Okey lah tu. Saya cuba awal pun Allah takdirkan pukul 10 juga. Itulah dia. Habis pun time-time macam ni nak pukul 11 suku nak habis dah. Okey. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Ini bahagian kita. Rezeki kita bahagian ini. Allah rezekikan time inilah. Pukul 10 suku sampai 11 suku. Nak cuba awal lagi sebab kan ada segmen-segmen lain. Kita cuba juga. Tapi kalau boleh 9.30 silakan. Ulang kaji balik. Ini bagus kan. 9.30 tu dah ready. 9.30 sampai 11 sudah peruntukkan untuk ni. Bagus. Dengar balik. Sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khair. Baik. Jadi pada malamnya penuh barakah ni sambil saya sentuh tadi, sebenarnya saya dah sentuh tentang bagaimana nak menundukkan perasaan. Kesan daripada menundukkan perasaan. Apa perasaan itu? Kalau dalam bahasa dipanggil emosi. Tundukkan emosi. Kalau dalam bahasa dipanggil penggunaannya perasaan, emosi, emotional. Dalam bahasa pengajiannya nafsu. Ya. Baik. Perasaan ini dikesan ataupun perasaan ini boleh dikesan atau boleh dikawal oleh keadaan, oleh kebendaan, oleh keduniaan, oleh kejiwaan. Okey, baik. Jadi, baik saya tulisnya. Bila sebut tentang perasaan, emosi. Okey. Apa pun panggilan dia sama je. Ini semua dalam kelompok yang sama. Okey. Nafsu, emosi, perasaan. Dia boleh dikawal oleh fikiran, keadaan, yang tadi mana soalan puan cakap macam ni Ustaz nak sebut serabut Ustaz. Ni. Yang serabut tu perasaan. Sifat perasaan ni Allah kata ajilah, gopoh. Tergesa, gopoh. Clumsy, gopoh, tergesa-gesa.
Sifat perasaan dia begitu. Dia dikawal, boleh dikawal oleh. Sebab tu perasaan ni dia fleksibel. Dengan siapa pun, dengan apa pun dia boleh dipengaruhi. Perasaan itu. Malah, sidang jemaah yang mulakan Allah SWT, dia boleh dikawal oleh fikiran dan dia boleh mengawal. Okay. Dia boleh dikawal dan dia boleh mengawal. Ini sifat dia. Dia boleh mengawal fikiran kita. Mula-mula dia boleh dikawal. Maknanya fikiran boleh kawal perasaan, keadaan boleh kawal kebenaran, perasaan, kebenaran boleh kawal perasaan. Dan perasaan boleh mengawal fikiran, perasaan boleh mengawal keadaan, perasaan boleh mengawal kebenaran. Apa perasaan ini? Perasaan ini terdiri daripada satu, dia panggil suasana yang akan membicarakan tentang gembira, sedih, suka, duka. Ini suasana, ini basic dia. Baik, suasana ini masih lagi boleh jadi dalam pelbagai rupa lah. Gembira yang boleh membawa kepada rosak, gembira yang boleh membawa kepada baik. Sedih yang boleh membawa kepada yang rosak, sedih yang boleh bawa kepada yang baik. Itu yang dinamakan fitnah. Maksudnya dia boleh jadi baik dan buruk. In between. In between. Okay. Jadi, bermaksud, sifat nafsu ni, saya tulis lagi sekali di sini, dia boleh mengawal dan dia boleh dikawal. Sekarang ni, kita nak nafsu ini dikawal. Dihapuskan tak boleh. Sebab nafsu tidak boleh dihapuskan. Sebab dia bersifat yang tidak dalam rupa bentuk. Dia bukan boleh macam besi boleh dihancurkan, tak. Nafsu ni dia bersifat gaib. Jadi bila gaib, macam contoh udara. Macam mana anda nak hapuskan udara sedangkan udara itu tidak boleh ditangkap? Macam itulah. Bagaimana anda nak hapuskan nafsu sedangkan nafsu itu tidak boleh dibentukkan? Okey. Jadi kita nak berada di sini. Jangan nafsu yang mengawal. Ini bahaya. Ini bahaya. Kalau nafsu mula mengawal, apa tadi? Boleh dikawal oleh fikiran. Dia boleh mengawal fikiran. Itu ayat dia. Akalan ni. Atau minda. Mind. Baik. Bila fikiran mengawal nafsu, maka anda selamat. Cuma selamat dia masih belum terarah lagi. Kerana fikiran yang bagaimana. Itu dia. Tapi kalau nafsu yang mengawal fikiran, itu anda berada dalam bahaya. Kerana nafsu, bila nafsu yang menguasai, apa sifat nafsu tadi? Gopoh, gapah, tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Gopoh, gapah, habis merosakkan. Bila nafsu yang utama, apatah lagi nafsu ini ada yang dikawal oleh yang perlu dan mesti kita berusaha elakkan, apa dikawal oleh dunia. Bila nafsu dikawal oleh dunia, maka nafsu akan mengawal fikiran. Fikiran akan melakukan perbuatan. Perbuatan apa tadi? Bila kata ada yang bertanya tadi, gopoh gapah, kelang kabut. Perbuatan-perbuatan ini kerana telah berlakunya keadaan yang bersalahan dengan
tugasan. Ini saya dah pernah cerita tempoh hari kan, tapi tak apa. Saya susun balik. Dunia kawal nafsu. Nafsu kawal fikiran. Fikiran kawal perbuatan. Fikiran yang melihat sesuatu itu dengan keadaan yang dipengaruhi oleh emosi marah, maka perbuatannya akan melakukan pembunuhan contoh ataupun kerosakan. Ini salah. Sekarang ni kita nak fikiran yang mengawal nafsu, tapi fikiran ini dikawal oleh qalbu. Itu dia. Ya? Jadi qalbu inilah jiwa, dan di sinilah ada perbincangan tentang iman. True love, cinta sebenar duduk di sini. True love. Duduk pada iman. Itulah bila disebut tentang Allah. Bila di dalam hati itu sudah meresap cinta Allah, maka fikirannya mula terarah. Apa fikirannya terarah? Memikirkan kebaikan. Bagaimana memikirkan kebaikan? Dia akan melakukan suruhan Allah. Maka fikiran ini akan mengawal nafsu itu, maka nafsu itu ditundukkan. Maka bila nafsu telah ditundukkan, maka perbuatan akan lebih stabil. Perbuatan itu akan jadi orang panggil tenang. Perbuatan yang menenangkan. Jadi qalbu kawal fikiran, fikiran mengawal nafsu, menundukkan. Fikiran menundukkan nafsu dengan apa? Dengan hukum hakam tadi, ilmu Allah. Dengan hati yang telah dimasukkan dengan cinta Allah, maka hati itu mula mengawal fikiran, fikiran mula memikirkan kebaikan, bersandarkan hukum hakam, halal dan haram, maka halal dan haram inilah yang menjaga nafsu. Ini haram, tidak boleh, haram. Aurat, haram, jangan buka. Nampak cara dia. Baik. Jadi persoalannya di sini, bagaimana kita nak lihat gabungan ini di dalam kehidupan kita? Jadi, dalam kehidupan ini, life kita, satu, ini perbincangan tentang kehidupan. Okay. Ada perbincangan tentang ibadah. Ada perbincangan tentang akidah. Baik. Dalam konteks ibadah, akidah dan kehidupan, ini perlu disatukan sekali ketiga-tiga ini, elemen ini. Mesti disatukan, dia tidak boleh terpisah. Maka, bila kehidupan punyai ceritanya, kehidupan ini tentang contoh kehidupan sebagai suami, kehidupan sebagai isteri, kehidupan sebagai anak. Ini cerita-cerita yang membincangkan hal-hal kehidupan. Baik. Kehidupan ini akan terbiar begitu tanpa ada erti ibadah padanya. Maka ibadah perlu dimasukkan dalam kehidupan. Ibadah tiada ertinya kalau tiada akidah. Maka ibadah dan akidah perlu digabungkan. Ibadah itu adalah hamba.
hamba kepada siapa? Tu. Ada orang beribadah tapi tidak sembah Allah. Bahaya. Lalu, di manakah peranan tadi menundukkan nafsu? Maka di sinilah yang menggabung apa yang saya ceritakan. Yang menggabungkan ketiga-tiga ini, itulah dinamakan akhlak. Attitude. Perangai. Baik. Inilah yang menjadi agenda besar bagi Nabi SAW. Disebut tentang akhlak, di situlah perbahasan yang saya sebutkan tadi, soft. Ini kaedah kita. Maka sidik, amanah, fatonah, tabligh inilah yang menggabungkan kembali perbincangan ibadah, akidah dan kehidupan. Maka di sinilah proses menundukkan nafsu itu. Bila nafsu ditundukkan, maka elemen yang ini tadi, kolbu, nampak? Ibadah ini akal. Sebab tu syarat untuk melakukan ibadah mesti akal, berakal, dipanggil waras. Nafsu duduk mana? Nafsu ni kat kehidupan. Ni nafsu ni. Nafsu. Kehidupan ni nafsu lah. Ni kedudukannya tuan-tuan. Nafsu duduk pada kehidupan. Nak bersuami, dah bernafsu lah tu. Ish, tak nak lah Ustaz. Dia hilang nafsu. Tak nak lah kata. Pinggan mangkuk nak pinggan mangkuk. Boleh juga. Nafsu lah tu. Apa saja yang diperlukan dalam kehidupan tu nafsu lah. Tetapi apabila ada perbincangan akhlak, akhlak membentuk balik perbincangan. Apa nak mula? Mula dengan kolbu. Oh ya, bersihkan balik. Siddiq. Mula dengan kolbu. Kemudian amanah dalam membawa hati itu. Jujur dia. Kemudian, ni fatonah kat sini. Bijaksana. Ya, sebab tu ibadah ni duduk pada akal ya. Ibadah. Sebab tu, kalau orang yang tak beribadah, maksud dia tak berakal. Dan lagi satu, jangan buat benda yang tak masuk akal. Sebab tu dalam ibadah itu benda yang normal, yang basic, yang tidak membawa kepada yang pelik-pelik. Cuba tengok ibadah dalam Islam. Ada yang pelik-pelik? Tak ada. Semua menyantuni umat. Tak ada yang pelik-pelik. Sebab itu di sini kita boleh nampak. Mana yang pelik je? Ini macam pelik je. Pelik je ni. Pelik tinggalkan. Ada orang tu dia cerita, Ustaz, kita kena buat tu, kena buat ni. Saya cakap, jangan sampai buat benda yang pelik sehingga kita terasing. Lalu kita pun menyangka kita ni di golongan-golongan yang terasing. Sedangkan bukan terasing sebab golongan pelik. Panggil. Jadi sebenarnya mah yang mulakan Allah SWT. Buat ada tadi. Sekejap. Film tanah, film is too deeply language. Okay, it's okay. Don't worry. Just accept with your heart. Hear with your heart. Don't put your mind full to understand all this content first. Just Bismillah and doa. Ya Allah, give me understanding about this learning. Because why? We're not talking about the inner, inside ourselves. InsyaAllah, you will understand. InsyaAllah. In life, we have two things that we have to stress.
the strengthen about life is about belief, confident. There's a belief in your heart, belief and ibadah, worship, how to present as a humble Allah. You have many things to do. It's using your mind, but your mind lead by your heart. That's life need. Itu cara dia. Okay? So we are talking about 3 things. We are hard to understand because we are difficulty on languages. But don't worry. The same language. We are same language of heart. Same heart. We are same language. Don't worry. Jadi sebenarnya mana mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. UiTM SI Khabib Man. Saya dulu di Samtas, guru saya speaking, Ustaz Mustafa Arab. Dia tak boleh cakap Melayu, dia boleh cakap Arab and English. Jadi that's the thing that Fim, you have to understand is about in Islam, the beauty of Islam is come from heart. The beauty of Islam is not just your think about, it's not thinking. It's about feel, that's not feeling. Feel and feeling is 2 different things. The feeling is a perasaan, is nafsu. Feeling, emotional, and about your thinking about materialistic, about situation, what happened around you. Islam is more than, beyond your expectation. But Allah choose you to feel the purity, the beauty of Islam. The beauty of Islam come from your heart. Even though you are not acting like Islam, but your heart already accept Islam. Now just to polish and develop your act, how to act like Muslim, the real Muslim. Feeling is emotional, yes. Feeling is not about feel. Feel is deeper than feeling. That's why apa nama yang apa ni? Yang siapa nama yang kaji depression tu? Apa nama dia, lupa dah. Apa ingat? Dia kata apa? The depression, the feeling is more deeper. It's not about the sadness, the deeper than the sadness. Yes, of course. Polish and develop, yes. Polish just, yes, thank you, homeboy, J.K. Rowling. J.K. Rowling is talk about feeling. All the others religion from Islam, and the religion from Islam, they are only can talk about feeling and thinking. Feeling and thinking, just not enough. Feeling and thinking, just not enough. That's why mankind, still looking for the truth. The truth is not stay with the feeling and thinking. It stay with the heart. The heart. InsyaAllah. From your heart, genuine. Yes, betul Puan Ju. Dia faham, tapi bila saya bawa perkataan Melayu yang membawa pada perbahasan ini, tu dia tadi cakap difficult to understand. But kita cuba nak bantulah. Itu boleh-bolehlah sikit. Sebab dia ada term-term yang kat sini. Kalau kita sebut contoh perasaan, keadaan ini, cuba tengok kat mana dia punya, contohnya nafsu, emosi, perasaan, fikiran, keadaan, kebendaan. Ini perkataan-perkataan yang
yang mana orang kita pun sendiri kadang-kadang tak faham. Fikiran, keadaan, kebenaran. Contoh depression, tertekan dengan tekanan. Tapi bila kata tertekan, depression, itu, baru kita boleh nampak. Jadi kalau kita convert dalam language, fikiran, the thought, di sini kita nampak bagaimana hebatnya Islam, how powerful Islam. And Allah SWT, from the language, kita boleh differentiate. Ya, Ustaz, kenapa tak dalam bahasa Arab? Sebab sekarang ni, perkataan yang biasa kita gunakan dalam bahasa Melayu. Kemudian, kita compare dengan English. Bahasa Arab sudah pasti itu dalil qat'i, kita guna Al-Quran. Contoh, thought, fikiran. Think rich. Think rich, itu tidak membawa kepada the pure meaning, makna yang sebenar. Feel rich. Feel rich. Rasa kaya dengan fikir kaya. The think rich and feel rich, two different things. In Islam, di dalam Islam, yang betul-betul kita buat adalah yang sepatutnya kita tekankan. The principle in Islam adalah mengajar kita untuk feel rich, rasa kaya. Bila kita sebut tentang rasa kaya, itu bukan duduk pada emosi. Bila kata feel rich, it's not about feeling. The feel rich is about soul, deep inside. Deep inside. Ya, sebab tu doktor cakap deep language. Yes. Alhamdulillah. Apapun, mudah-mudahan doktor boleh faham lah, insyaAllah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, hebat Allah SWT. Tengok. Dalam bahasa ni, sebab tu saya tulis sebelum ni, yang saya upload. Kalau kita hanya bergantung kepada bahasa, maka dia tidak menyelesaikan apa masalah jiwa. Sebab bahasa jiwa, the language of the heart, is different from the speak. Orang kata, apa dia panggil? Kalau kita bercakap dengan body language, kita boleh sense. Kalau kita speak, kita boleh dapat. Tapi kalau hati, the difficult to present. Hati. Tapi hebat Allah Ta'ala, hati ni boleh dikesan oleh orang yang ada rasa yang sama. Hebat Allah Ta'ala. Hebat. Kalau tidak, macam mana kita nak berdakwah? Tu dia. Sebab itu bahasa jiwa adalah bahasa internasional, bahasa umat, bahasa seluruh dunia. Bahasa jiwa. Everybody, setiap orang, bahasa jiwanya sama. Alhamdulillah. Dia bahasa jiwa itu. Betul? Nampak tuan sebab duduk Cina tak tahu cakap Cina tapi boleh communicate. Yes. Sebab satu tahap kita guna hati. Bercakap dari hati. Allah akan permudahkan. Allah akan sinergikan. Ini hebatnya. Bahasa jiwa, bahasa hati, ya. Bahasa jiwa adalah bahasa hati. Hati yang bersandarkan kepada kebenaran. The truth, kebenaran. Kalau pergi kepada fikiran, kadang-kadang kita tidak sepahaman. Tapi dengan bahasa jiwa, di situlah datangnya penyatuan. Bahasa jiwa ni pergi kepada the value, the nilai. Nilai-nilai yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih luas. InsyaAllah. Baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, itulah dia sikit sebanyak perbahasan kita pada malam ini. Bila kata untuk menundukkan
Nafsu itu, di sini kesimpulan, bila kata akidah ni dia kena clear, pure, jelas. Di sini kena jelas. Purity. Dia kena clear. Dalam, minta maaf. Bukan. Minta maaf. Bukan jelas di sini. Saya tersilap. Terbalik. Ibadah kena jelas. Di sini. Akidah kena tegas. Firm. Like macam apa yang Dr. Fim sedang lalui. You have now belief yang firm. Tawakal tu ala Allah. Firm. Without prejudice. You have firm already. Just now, apa yang you kena buat adalah untuk perjelas. To clarify how you act like Muslim. You clarify. Dia nak clarify ibadah dan your understanding deeper for Islam. Yang mana, yang mana deeper understanding about Islam itu lebih mendalam tentang qalbu, your heart. Qalbu ini mesti tidak boleh campur aduk dengan nafsu. Dia tidak boleh merge. Nafsu cerita benda lain. Dia tidak boleh termasuk di sini. Baik. Bila ibadah kita jelas, akidah kita tegas, maka kehidupan kita akan jadi puas. Satisfaction. Satisfied. Puas. Jadi, bila sebut tentang satisfaction, kepuasan, ramai orang nak memuaskan nafsu tapi tak puas-puas. Allahu Akbar. Tak puas-puas. Jadi masalah. Tetapi kepuasan dalam kehidupan hanya tercapai apabila akidahnya tegas, ibadahnya jelas, mengikut lunas-lunas Al-Quran dan hadis, dan sudah pasti tariknya itu kepada mengikut uslub akhlak baginda Nabi SAW. InsyaAllah. Baik, jadi sedang jemaah yang berkata Allah, saya kira cukup setakat itu dulu dalam perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Teruskan dengan membaca surat Al-Mulk. Habis pada kuliah kita, saya serahkan kepada anda untuk masing-masing habiskan dengan membaca surah Al-Mulk. Baik, insyaAllah saya kira cukup setakat itu dulu. Pada malam ini kita sambung malam esok. Teruskan lagi, kita ada kuliah kita setiap malam. Bermula pada pukul 10. InsyaAllah kalau tiada aral melintang. Ya. Terima kasih banyak kepada semua. Mohon ampun, maaf di atas segala kekurangan. Rasa kata itu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Sedang jemaah yang berkata Allah, kepada semua yang tengah menonton, anda semua sepatutnya perlu rasa satu sifat yang kena lebih bersungguh-sungguh, kerana Allah datangkan seseorang, walaupun seorang yang begitu tough untuk faham, dia tetap duduk dalam kelas ni, tuan-tuan. Bayangkan. Allah dudukkan dia nak belajar, walaupun dalam keadaan difficulty, kesusahan, dia nak understand, tapi hati dia kuat nak tahu. Allah dorongkan. Ni satu, orang kata apa? Ya, kita tidak cari, Allah datangkan. Allah datangkan kredit untuk anda semualah sebagai penambah semangat. Ya Allah, ada orang nak belajar, nak tahu ni, ya Allah. Aku ni dah lama tahu pun kadang buat-buat tak tahu je kan. Ada orang berempat-pulah tak tahu, tuan-tuan. Dalam bahasa yang mudah-mudah dah ni, sama-sama language. InsyaAllah. Jadi kita kena lebih bersungguh-sungguh dan lebih menjaga apa yang Allah dah berikan ni, kuliah kita ni, insyaAllah. Kita doakan saudari kita tu, Dr. Fim kita, Allah mudahkan dia. Walaupun seorang, tapi tak bermakna seorang itu tidak memberi apa-apa kesan pada kita semua. Dengan hati yang betul-betul nak dekat dengan Allah. Dan yang semua yang menonton pada malam ni. Khair, sehingga kita berjumpa lagi pada siri yang berikutnya pada malam esok. Mohon ampun, maaf. Moga Allah rahmati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa
Bertawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bisawab. Cikgu Amir, saya terbaca soalan cikgu, nanti besok saya jawab dalam kuliah kita ya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Takbir. Allahu Akbar.